Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bertemu untuk kita meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masaid Syaitan karangan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, masih lagi kita dalam topik iaitulah muallif rahimahullah ta'ala membantah golongan yang terjebak di dalam perkara yang dilarang oleh syarak, yang dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kubur. Baik, kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala beliau membawakan perkataan Al-Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullahu taala, iaitulah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itulah perkataan yang beliau nukilkan di dalam daripada kitab Al-Mughni. Baik, kita share sekejap. Baik. Jadi qala Abu Muhammad Al-Maqdisi, yani Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, walau ubiha ittikhadh as-suruj 'alayha lam yul'an man fa'alahu. ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا متفق عليه. Baik, kata Abu Muhammad Al-Maqdisi, ini Imam Ibn Qudamah. Ini Ibn Qayyim, beliau nukilkan perkataan Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, baik, sekiranya walau ubih ittikhadhus suruj 'alayha lam yul'an man fa'alahu. Sekiranya membuat ataupun meletakkan pelita ataupun lampu-lampu di atas kubur itu diperbolehkan, diharuskan, tentulah Nabi SAW tidak melaknat perbuatan ataupun pelakunya. Sekiranya meletakkan lampu-lampu as-suruj di atasnya, di atas kubur itu diperbolehkan, diharuskan, sudah tentulah Nabi SAW tidak melaknat orang yang melakukannya. Lam yul'an man fa'alahu. Dan apakah kita katakan illah yang dikemukakan oleh ulama kita, antaranya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala apabila memberikan illah, kita katakan sebab ataupun alasan larangan itu, kerana antaranya wali'anna fihi tadyi'an lil mali fi ghairi fa'idah, kerana orang yang melakukan hal tersebut, orang yang meletakkan lampu-lampu ataupun membina di atas kuburan, dalam konteks dia sama. Orang yang meletakkan lampu-lampu di atas kubur ataupun meletakkan binaan, membuat binaan, ada padanya tadyi'an lil mali fi ghairi fa'idah, iaitulah mensia-siakan harta benda tanpa faedah. Macam tu sekali syarak kita ni melihat apa dia kita kata hikmah. Yani macam tu sekali Allah Ta'ala dan Rasul SAW melarang kita untuk
belanjakan harta benda dengan tanpa faedah. Li'annahu fihi tadyi'an lil mali fi ghairi faedah. Ini. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa Nabi SAW larang buat binaan di atas kubur? Apa hikmah dia? Kenapa Nabi SAW laknat orang yang buat meletakkan lampu-lampu as-suruj, pelita lampu lilin di atas kubur? Kenapa Nabi SAW melaknat orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadat? Kenapa Nabi SAW melaknat dan menyebutkan kemurkaan Allah? Ishtadda ghadabullah. Kemurkaan Allah itu sangat-sangat dahsyat terhadap orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Demikian juga Nabi menyifatkan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadat dan apa sahaja wasilah yang boleh membawa kepada pengagungan terhadap kubur, termasuklah membina. Kita dah bincangkan sebelum ni, membina di atas kubur. Meletakkan kita kata menyimen, simen, tajsis, ataupun meletakkan batu-batu, membina. Semua dalam erti kata al-bina, membina. Tak kira lah apa sahaja bentuk binaan. Kenapa hal tersebut disebutkan oleh Nabi SAW dengan lafaz-lafaz yang keras? Larangan. Haula'i syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Bila Nabi SAW bagi tahu mereka adalah orang yang menjadikan kubur nabi-nabi, kubur orang-orang saleh, kubur manusia tertentu itu sebagai tempat ibadat, dialihkan ibadat di situ, dan apa sahaja wasilah yang membawa kepada ta'zim, pengagungan terhadap kubur, maka ianya dilarang. Dan larangan itu adalah datang dengan larangan yang sangat keras, kerana antaranya adalah untuk melarang ataupun untuk menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan. Dan kerosakan tu banyak. Dan kita dah bincang sebelum ni, kerosakan yang paling besar ialah berkait dengan akidah, berkait dengan kita kata ibadat, kebergantungan hati kita, ta'alluq hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengagungkan kubur, sahibul kubur, maknanya syaitan akan datangkan bentuk tazyin, bentuk tazyin, iaitulah apa? Bentuk perhiasan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak ayat yang cerita tentang perhiasan ni. Cuma kita kaitkan dengan orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadat atau wasilah-wasilah yang boleh mengagungkan kubur. Seperti apa? Seperti menghiaskan kubur, membina atas kuburan. Semuanya ada bentuk tazyin. Tazyin ni apa? Memperindahkan, memperelokkan sesuatu yang batil, dinampakkan ianya indah, dinampakkan ianya baik. Kita boleh panggil tazyin, kita boleh panggil juga istihsan. Tapi dalam Al-Quran Allah kata banyak dalam ayat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 212 Allah kata apa? Ini umum. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Telah dihiaskan, zuyyina, diperhiaskan bagi orang-orang kafir itu al-hayatud dunya, kehidupan di dunia. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, diperhiaskan untuk orang-orang kafir kehidupan di dunia ini. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, sehingga mereka orang-orang kafir itu
merendah-rendahkan, menghina, memperlekehkan orang-orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa yang akan berada di atas mereka pada hari kiamat kelak. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sedangkan Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Ayat ni umum. Kena faham apa maksud kita bila kita kata ayat ni umum. Segala kehidupan di dunia ni Allah hiaskan kepada orang kafir, dan syaitan-syaitan juga memperhiaskan. Nanti kita akan tengok ayat yang lain ceritakan tentang perincian. Okey, ayat ni kalau kita buka dalam tafsir, dikatakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, ayat ni dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lil ladzina kafaru hubbul hayatid dunya al-ajilah al-ladzat. Allah perhiaskan ataupun diperhiaskan. Tak kat situ ayat tu tak sebut Allah kan. Diperhiaskan. Boleh jadi yang hiaskan tu syaitan. Sebab tu datang dalam fi'il mabni lil majhul. Zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya, maknanya diperhiaskan, dipercantikkan, diperelokkan bagi orang-orang kafir itu kehidupan di dunia. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, hubbul hayatid dunya, yakni dipercantikkan, diperelokkan kecintaan mereka kepada hidup di dunia ini, kecintaan mereka terhadap dunia. Al-ajilah, al-ajilatul ladzat, yang segera kelazatannya, yang segera manfaatnya. Fahum yabtaghuna fiha al-mukatharah wal mufakharah. Mereka orang-orang kafir itu mereka mencari dunia itu, di atas dunia ini dengan tujuan apa? Al-mukathara wal mukhafarah, untuk berbangga-bangga, untuk memperbanyakkan harta benda mereka. Wa yatlubuna fiha riyasati wal mubaha, mereka mencari kepimpinan, jawatan, al-mubahah, yakni kesombongan yang mereka boleh berbangga-bangga. Wa yastakbiruna an ittiba'ika ya Muhammad, lalu mereka sombong, takabbur daripada mengikutimu wahai Muhammad. Apa kaitan ayat ni dengan kubur? Cuba kita faham. Baik. Orang yang membuat binaan di atas kubur, apa tujuan dia? Cuba kita tanya, apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Tak ada tujuan lain melainkan akhir sekali kembali kepada mafhum yang terkandung dalam ayat ni. Kita tengok pada natijah, ma'al, pengakhiran. Mana ada apa? Satu artikel dikongsikan cerita tentang seorang, ataupun artikel ni dia cerita pasal berita lah, berita dia cerita pasal ada di kalangan anak-anak yang malu kerana tidak mampu memasang kepuk di kubur arwah bapa. Disebutkan orang lain siap buat mama dan sebagainya. Kata Ghazi, sejak kebelakangan ini masyarakat beragama Islam dilihat gemar menghias kubur ahli keluarga dengan membuat binaan daripada batu marmar yang cantik atau meletakkan batu nisan yang mahal harganya. Seperti menjadi satu kewajipan kepada keluarga yang masih hidup. Amalan membuat binaan di pusara kadang-kadang menjadi rungutan bagi mereka yang kekurangan modal. Melalui kisah yang sama, seorang wanita yang baru mendirikan rumah tangga meluahkan rasa sedih apabila dia tidak mampu menghias kubur arwah bapanya seperti orang lain, menerusi coretan
di Facebook, dia turut mengakui bahawa keluarganya adalah orang berada, namun tiada siapa yang ingin membuat binaan batu marmar berkenaan. Saya cuma nak kongsi perasaan, dia kata. Saya ada ramai adik-beradik dan semuanya orang senang kecuali saya sebab baru-baru berkahwin. Ini banyak hutang yang perlu kami suami isteri bayar. Alhamdulillah masih bertatih lagi. Saya cuma sedih apabila melawat kubur arwah ayah. Rasa bersalah bercampur malu dengan orang lain yang datang ziarah kubur saudara mara mereka. Iyalah, kubur orang lain semua sudah pasang marmar. Saya jadi malu. Sedangkan keluarga saya orang berada luahnya. Lebih-lebih menyedihkan apabila dia turut menerima kata-kata sindiran daripada masyarakat kerana tidak membina marmar di kubur. Nampak tak? Jadi, ini bukan kita cerita dongeng ke atau cerita kita buat-buat rekod, tapi memang ada, memang masyarakat macam tu. Dah jadi sampai tahap membina binaan di atas kubur. Tak kira lah apa nama yang diperletak, kepuk ke apa benda, tapi tetap still dikira sebagai binaan. Kecuali pada pengecualian-pengecualian yang khusus. Misalnya tanah itu kita kata yang ada masalah ataupun sebagainya tanah, struktur tanah dan sebagainya, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan, itu lain cerita. Tetapi secara umumnya, kita bincang secara umum, binaan ini memang dilarang. Keras. Bukan dilarang larangan yang bersifat tidak jazam, tetapi larangan yang keras. Jadi, apa kaitan dengan ayat yang kita baca tadi? Itu hakikat dunia. Orang, Allah Ta'ala jadikan, kita tengok orang kafir. Okey, tadi orang Islam. Okey, nanti orang kata kita sama dengan orang Islam, orang kafir. Tak. First kita tengok orang kafir, orang yang bukan Islam. Cuba kita tengok jerat Cina. Kubur orang Cina. Cuba tengok mereka punya binaan. Cuba kita buka mata kita, tanya jiran kita ke orang mana-mana yang bangsa Cina dan sebagainya, kita tanya dia berapa kos. Anda teringat salah seorang asatizah kita dia cerita, paling minimum nak kena ada 10,000 nak buat kubur tu. Nak buat kubur tu. Itu belum lagi kalau kita tengok agama-agama lain. Cuba kita tanya. Dan cuba kita orang panggil apa? Kita buka mata. Berapa kos? Kemudian cuba kita comparekan dengan masyarakat sebahagian orang Islam kita yang buat benda yang sama. Dan cuba kita comparekan dengan perintah yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kat sini kita letak tepi sentimen-sentimen lain. Kita letak tepi kerana orang takut orang kata ke apa benda ke, kita tersilap ke apa, kita letak tepi. Yang dah lepas tu lepaslah. Yang dah lepaslah. Kita minta ampun ke Allah lah. Tapi kita letak tepi semua. Cuba kita perhati. Cuba kita baca ayat dan tadabbur ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 212 tu. Allah kata diperhiaskan orang-orang kafir kehidupan dunia ini sehingga mereka menghina orang-orang yang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Zuyyina lil ladzina kafaru al-hayatud dunya. Maknanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, perbuatan yang mereka lakukan, ini kekufuran, penentangan mereka, mukhalafah, penyelisihan mereka terhadap perintah Allah dan Rasul itu diperhiaskan, dipercantikkan, diperelokkan. Sehingga mereka menghina, yaskharuna minal ladzina amanu, mereka menghina orang-orang yang beriman. Dalam konteks artikel yang kita baca tadi, akhir sekali, nampak kesan daripada mukatharah wal mubahah wal mufakharah.
kerana berbangga-bangga dengan dunia. Berapa yang dia dah keluarkan untuk bina kubur, batu apa yang dibuat, marmar ni berapa ribu, sekian-sekian, bangga-bangga. Kemudian dia mula compare dengan orang, kenapa tak buat ni? Miskin ke? Tengok menghina orang lain. Takkan semua adik-beradik tak mampu kot. Ni dia dah mati dah ni. Dia pun pakai kias dengan akal. Takkanlah berkira kot dengan kubur. Adik-beradik kita ni kita buatlah sikit. Nampak tak? Takkan nak jadi macam orang tu kedekut. Dia menghina. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Menghina. Ada bentuk penghinaan. Lalu orang yang jahil, orang yang tak tahu, dia akan rasa dihina. Sebab tak buat macam orang lain. Orang lain semua bermegah-begah. Tengok kubur ni, tengok kubur tu, tengok kubur ni, tengok kubur ni. Kubur. Ikut. Kubur ni, dia pun terasa. Sebab dia tak tahu. Sebenarnya kalau dia tahu, benda tu dilarang oleh Nabi SAW, dia tak perlu rasa terhina. Bahkan dia perlu rasa bersyukur. Sebab itu Imam Ibn Jarir Tabari kata, semua benda yang berkait dengan kehidupan dunia ni, orang yang diperhiaskan kepada orang kafir dan orang-orang yang ikut jejak langkah orang kafir. Seperti orang-orang yang tak mau ikut sunnah Nabi dan orang yang benci sunnah Nabi, ataupun orang yang lalai. Tolak tepi orang yang tersalah. Orang yang tersalah, moga Allah ampunkan. Tapi dia kena ingatlah, bila tersalah, dia tak boleh ulang. Tetapi orang yang jahil, orang tersalah, lain cerita. Tetapi orang yang sudah sampai kepadanya dalil dan hujah, tetapi dia mengabaikan, ataupun dia tidak menerima, ataupun dia sombong. Jadi tazyin, yakni apa dia Allah Ta'ala sebut orang-orang kafir memang diperhiaskan kepada mereka. Dia termasuk kubur-kubur. Nampak, cantiknya kubur dia. Cantiknya, hebatnya kubur dia tu. Cantiknya, tenang tengok kubur dia. Bukan masalah pada kubur. Bukan kecantikan pada fizikal kubur itu yang menentukan kebahagiaan ahli kubur. Tidak. Tapi doa kamu, amalan soleh dia, anak soleh yang dia ada, sedekah jariah yang dia pernah lakukan di dunia dahulu, ataupun ilmu yang bermanfaat, anak yang ditinggalkan yang sentiasa berdoa dan juga istighfar kepadanya. Itu ayat yang pertama. Yang Allah Ta'ala kata tazyin. Maknanya kita kata Allah gunakan istilah zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Jadi orang kafir dia akan nampak cantik, tapi kita tak mau jadi macam orang kafir. Kita bukan, pandangan kita bukan hanya nampak material. Sini sebenarnya ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 212 ni adalah usul untuk kita membantah golongan materialistik. Golongan materialistik ni termasuk dengan orang-orang yang duk buat kubur, binaan atas kubur tu. Dia memanglah dia nakkan kebaikan, dia nak berharapkan kebaikan untuk si ahli kubur dan sebagainya, dia nak kebaikan untuk diri dia, keluarga dia sebagainya, tetapi dia tak sedar dia telah terpalit dengan pemikiran materialistik. Yang Allah Ta'ala kata materialistik ni adalah tazyin ke atas orang-orang kafir. Allah hiaskan kepada orang kafir nampak cantik. Zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya. Hayatud dunya, hidup dunia ni. Kita tengok orang kafir, macam-macam dia dapat. Sebab memang Nabi SAW bagi tahu lah, ad-dunya sijnun lil mu'min, jannatun lil kafir, wa jannatul kafir. Dunia ini penjara untuk orang beriman, syurga untuk orang kafir. Sebab itu mereka dapat apa saja mereka nak buat. Kita kena ingat. Ayat yang berikutnya Allah kata zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir
والمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sama juga, diperhiaskan kepada manusia itu cintakan syahwat daripada wanita, anak-anak lelaki, al-qanatir wal muqantarah, harta benda. material nak nampak juga batu, dia nak nampak juga benda yang cantik, benda yang nampak. Sampai akhir ayat Allah kata zalika mata'ul hayatid dunya, itu semua tu hidup itu hanyalah apa? Mata', yakni perkara yang apa kita kata yang sementara. Mata'ud dunya qalil, Allah kata dalam ayat lain, mata'ud dunya qalil, sikit. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah itulah sebaik-baik tempat kembali. Pahala ganjaran yang sebenarnya adalah di sisi Allah, bukan pada batu yang kamu bina, bukan pada marmar yang kamu letak, bukan pada sekian, tapi diperhiaskan kepada manusia suka benda tu. Sama juga macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat lain tentang apa? Tazyin tadi. Dalam ayat lain Allah kata kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah telah memperhiaskan kepada orang-orang kafir itu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan tu Allah bagi depa tu nampak apa? Cantik. Bagi depa nampak benda tu betul. Termasuklah apa? Membina. Termasuk perbuatan, bukan perbuatan orang Islam tau asalnya membina kubur ni. Membina di atas kubur binaan ni bukan perbuatan orang Islam asal. Tapi dicedok daripada orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat lain Allah kata dalam surah Al-Anfal ayat 48 Allah kata apa? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum. Dan ingatlah ketika zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan memperhiaskan kepada mereka amalan-amalan mereka. Sebab tu setiap perkara yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul ada bentuk tazyin. Ada bentuk perhiasan. Setiap perkara yang maksiat ataupun pelanggaran yang melanggar perintah Allah dan Rasul ada bentuk istihsan ataupun tazyin daripada syaitan. Perhiasan yang dihiaskan kepada manusia oleh syaitan. Termasuklah kubur-kubur yang dihiaskan. Dan yang pertama ni Ibnu Qayyim rahimahullah bawakan perkataan Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah kerana hikmah dia, kerana perkara tersebut padanya meletakkan lampu, lilin, membina di atas binaan-binaan di atas kubur itu ada padanya fihi tadyi'an lil mali fi ghairi faedah. Mensia-siakan harta benda pada sesuatu yang tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Apa faedah? Tak batu mahal-mahal. Kan? Ada orang kata kita letak batu ni, batu tu akan doa kepada si mayat. Baik, dia dalam dia mendakwa sesuatu ghaib, dia kena bawa bukti. Dia kena bawa dalil. Sedangkan yang jelas, hadis yang jelas melarang. Jadi dia kena dahulukan yang jelas. Dia bukan ambil yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni hak tu lah. Dia tak tahu macam mana dia boleh tahu. Dia boleh confirm pula batu tu doa kan. Dia tak boleh. Dia kiaskan dengan Nabi SAW cucuk apa? Kayu. Ataupun pokok. Pacak pokok. Itu khususiah Nabi. Bukan kita luas-luaskan. Kalau kata nak baca pokok je lah. Kenapa kena buat binaan? Kan? Letak je lah apa dia kayu ataupun pokok, okay, tak apa. Kalau dipegang pokok yang kecil atau kayu untuk sebagai tanda, itu harus. Tetapi kalau sampai tahap
memperhiaskan, itu masalah. Tapi susah kita, kalau kita cakap memanglah orang tak boleh terima lah. Macam mana susah kan. Memang benda ni memang nak ubah kan memang susah. Berpuluh-puluh tahun dah jadi amalan, kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat, kita sentuh memang susah lah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu yang pertama. Wa ifratan fi ta'zimil quburi ashbaha ta'zimal asnam. Yang kedua, kerana inilah larangan meletakkan suruj, lampu-lampu, lilin atau sebagainya, pelita dan sebagainya di kubur. Termasuklah membina di atas kubur tu, termasuklah. Sebab dua-duanya dilarang. Kerana ada bentuk ifratan fi ta'zimil qubur ashbaha ta'zim al-asnam. Kerana ada bentuk melampau. Ada bentuk berlebihan dalam mengagungkan kubur. Dan ianya ashbah, sama ataupun mirip dengan pengagungan terhadap berhala. Ashbaha ta'zim al-asnam. Siapa kata ni? Al-Imam Abu Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ada bentuk berlebihan dalam mengagungkan kubur, sama mirip seperti mengagungkan berhala. Bukan ustaz kata, bukan kawan kita cakap, tapi ini ulama besar kita cakap. Bahkan bukan ulama besar, Nabi SAW dah bagi tahu dah. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan, ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Memang ulama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, apa yang Ibnu Qayyim nukil kat sini daripada perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala ini istimbat daripada hadis yang kita dah baca sebelum ni. Banyak hadis, punya banyak hadis. Makna apa orang kata tu, orang tu kata, orang ni kata, orang ni, tak ada nilai. Orang ramai punya kata lagi tak ada nilai. Sebab ni hadis-hadis Nabi SAW dan istimbat para ulama, dan juga kita dah sebut sebelum ni riwayat-riwayat daripada sahabat Nabi, athar daripada ahlul baitun Nabi, keluarga-keluarga Nabi, sebut benda yang sama. Tidak menyelisihi benda ini melainkan ahlul bidah wal ahwa. Maknanya orang yang selisih bab ni memang dia terus keluar daripada sunnah, wilayah sunnah. Boleh jadi dia kalau dia ada dalam bentuk melampau tu sampai tahap syirik, meminta kepada penghuni kubur dan sebagainya, boleh jadi terkeluar dari Islam tu. Wal iyad billah. Sebab ni bukan main-main. Benda ni dia, kita kata, sempadan yang halus, di garis halus tau. Memisahkan antara sunnah dengan bid'ah, memisahkan antara Islam dengan kekufuran, memisahkan antara tauhid dan syirik. Orang yang terlibat dalam syubhat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harami karra'i yar'a al-ibil atau yar'a al-ghanam wa huwa yarta'u fi. Orang yang terjebak dalam syubhat, hakikatnya dia telah terjebak dalam perkara yang haram. Maknanya orang yang duduk nak buat lagi, dia duduk, memanglah dia duduk tengah-tengah garis tu, dia boleh jatuh bila-bila. Bahkan dalam hadis Nabi kata waqa'a fil haram, dia telah jatuh dalam perkara haram. Qala, kata Imam Al-Maqdisi rahimahullah, dinukilkan oleh muallif rahimahullah, yani Ibnu Qayyim, wala yajuzu ittikhadul masajid 'ala al-qubur li hadzal khabar. Tidak boleh menjadikan masjid-masjid, tempat-tempat ibadat di atas kubur, berdasarkan khabar ini, berdasarkan hadis-hadis ini. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laknat Allah ke atas Yahudi. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadat. Yuhadhiru ma sana'u. Nabi SAW melarang, mentahzir, memberi peringatan yang keras atas apa yang mereka lakukan. Hadis ini muttafaqun alaih. Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها. Kerana mengkhususkan kubur dengan salat, dengan ibadat, di sisinya menyamai, mengagungkan berhala dengan sujud kepada berhala. Sama. Wa taqarrub ilaiha, dan mendekatkan diri dengannya. Wa qawruwina anna ibtida'a ibadatil asnam ta'zimul amwat bittikhadhi suwarihim wa tamassuh biha was salati indaha. Intaha. Dan telah diriwayatkan, diriwayatkan kepada kami bahwasanya permulaan penyembahan berhala itu adalah disebabkan oleh perbuatan mengagungkan orang mati dengan menjadikan atau membuat gambar-gambaran mereka, termasuklah kubur-kubur dibina dan sebagainya, menyentuh kubur atau menyentuh gambar-gambar atau patung-patung mereka, wassalati indaha, dan salat di sisinya. Waqad ala al-amru bihaula'i ad-dullal. Yani sampai sini berkata Ibnu Qudamah, kemudian ini Ibnu Qayyim punya perkataan. Waqad ala al-amru bihaula'i ad-dullal musyrikin ila an syara'u lil quburi hajjan wa wada'u lahu manasika hatta sannafa ba'du ghulatihim fi dhalika kitaban wa sammahu manasika hajjil mashahid mudahatan minhu bil quburi lil baitil haram. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. Dan apa dia kita kata natijah daripada orang yang melakukan tersebut, perbuatan yang dilarang tersebut, binaan di atas kuburan ini, akhir sekali urusan mereka itu, orang-orang yang sesat ini, haula'id dullal musyrikin, kata Imam Ibn Qayyim, mereka ini telah sampai tahap kepada maknanya urusan mereka itu, penyelewengan mereka itu, kesesatan mereka dalam isu ini telah membawa mereka kepada sampai tahap mereka telah mensyariatkan ibadat untuk kubur. Syara'u lil quburi hajjan. Maknanya mereka telah sampai tahap menjadikan apa? Menjadikan menziarahi kubur itu seperti mengerjakan haji. Syara'u lil quburi hajjan. Maknanya depa sampai tahap depa menjadikan kubur-kubur wali itu, kubur-kubur nabi itu sebagai tempat untuk ziarah. Hajjan maknanya dari sudut hajjan kat sini maknanya ziaratan. Kerana haji dari sudut bahasa maknanya ziarah. Kan mereka menjadikan kubur itu sebagai tempat ziarah. Macam ada ibadat-ibadat yang khusus. Wa wada'u lahu manasika. Dan mereka meletakkan manasik, yakni ibadat-ibadat tertentu yang khusus. Nak baca apa ketika ziarah tu ada bacaan khusus. Ketika nak sentuh kubur tu ada bacaan khusus. Ketika nak minta ada bacaan khusus. Ketika sekian ada bacaan khusus. Manasik. Hatta sannafa ba'du ghulatihim fi dhalika. Sehingga sebahagian di kalangan golongan-golongan pelampau di kalangan mereka itu, yakni di kalangan kuburiyun, mereka yang fanatik dan taksub, yang penyembah kubur ini, pelampau ini, mereka menulis sebuah kitab yang dia namakan, sebahagian di kalangan mereka itu disebutkan nama dia bawah nanti, dan menamakan kitabnya itu Manasik Hajjil Masyahid, yakni manasik haji masyahid. Maknanya masyahid ni kubur-kubur. Maknanya tata cara ibadat haji ke kubur. Tata cara ziarah kubur lah. Tata cara ziarah kubur yang mereka khususkan. Bukan yang macam ziarah yang syar'i, yang ziarah yang Nabi SAW syariatkan, tetapi mereka tokok tambah. Waktu-waktunya tertentu. Bacaan-bacaan yang tertentu. Zikir-zikir yang tertentu. Doa-doa yang tertentu.
Kekhususan ada manasik sendiri. Ada ibadat tersendiri. Siapa penulis kitab ni, Manasik Hajjil Masyahid? Antaranya Ibn Nu'man Al-Mulaqab inda Rafidah bil Mufid. Ibn Nu'man Al-Mufid. Syiah, seorang Syiah. Rafidah. Syiah memang kuburiyah, kuburi. Mudahatan minhu bil qubur lil Baitil Haram. Mereka seakan-akan menyamakan kubur itu dengan Baitullahil Haram. Wala yakhfa anna hadha mufaraqah li dinil Islam. Dan tanpa ada sesuatu yang terselindung lagi, tak ada berselindung lagi, perbuatan mereka itu adalah jelas menyelisihi agama Islam. Dan mereka telah masuk ke dalam agama penyembah berhala. Wa dukhul fi dini ubadil asnam, maknanya telah masuk dalam agama pagan. Paganism. Ubadul asnam, penyembah berhala. Fanzur ila hadha at-tabayun al-'azim baina ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasduhu minan nahyi amma taqaddama dhikruhu fil qubur wa baina ma syara'ahu haula'i wa qasiduhu wa la raiba anna fi dhalika min al-mafasidi ma yu'jizu al-'abd an hasrihi. Ma ya'jizu al-'abd an hasrihi atau ma yu'jizu al-'abd an hasrihi. Maka lihatlah, kata Imam Ibn Al-Qayyim di sini, perbezaan yang besar antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi tujuan yang terkandung di dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang disebutkan sebelum ini terhadap pada kubur, maknanya larangan untuk binaan, larangan untuk beribadat di kubur, larangan untuk kita kata meletakkan suruh yakni lampu-lampu pelita dan sebagainya, larangan untuk beribadat di sisi kubur, dan semua yang kita dah sebutkan ni, kata Ibn Qayyim, bandingkan, lihatlah perbezaan. Wa baina ma syara'ahu haula'i wa qasaduh, dan bandingkan dengan apa yang disyariatkan dan direka-reka oleh golongan yang sesat itu. Mereka itu dan apa yang mereka tujukan, apa yang mereka maksudkan. Dan tanpa ada keraguan dalam hal tersebut ada kerosakan mafasid. Mafsadah, mafasid, yakni kerosakan yang seorang hamba tak mampu untuk kira. Ma yu'jizul 'abd an hasrihi. Yang melemahkan kita untuk kita nak kira segala banyak kerosakan tu, sangat banyak. Faminha, antara kerosakan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim di sini, atau kita katakan kerosakan bahaya, mafsadah, kerosakan, keburukan, bahaya yang terkandung dalam perbuatan yang disebutkan tadi. Antaranya, yang pertama, ta'zimuha al-muqi'u fil iftitani biha. Pengagungan terhadap kubur itu akan membuat manusia itu akan terfitnah dengannya, akan tersesat. Mula-mula tengok kubur orang tu macam ni, kubur orang ni, dia tu kubur tu besar sikit lah, binaan dia tu ada kubah dan sebagainya, mesti dia orang special. Nampak? Start macam tu, syaitan datang. Sebab kita bincang sekarang ni kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan, jadi kita kena bincang tentang tipu daya syaitan. Memang ini topik kita, memang perbincangan kita ni kat sini, memang kita nak bincang macam mana Ibnul Qayyim nak bincang macam mana topik ataupun tipu daya syaitan, talbisu iblis, tipu daya iblis ini sangat-sangat halus. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah ataupun langkah-langkah syaitan. Maknanya syaitan nak menyesatkan kita step by step. Dia bukan terus nak sesat, terus suruh kita buat kekufuran, atau terus suruh kita buat syirik, terus suruh kita buat benda maksiat, terus tak. Dia step by step. Mengagungkan tempat yang dibina itu, kubur itu, akan membawa kepada iftitan, fitnah biha. Yang ni orang akan tersesat. Macam mana? Tengok. Mula-mula dia buat sikit, dia bina sikit. Mai orang yang special sikit, dia kata takkanlah dia ni alim, ulama, tok imam kat tempat kita, takkanlah kita buat kubur dia macam tu saja.
kita bina tinggi sikit. Mai pula, oh ni Halim Kabir ni orang besar ni, ulama besar tu, kita tengok kat sana tu kubur Nabi-Nabi pun ada bina. Oh kita kena buat kecil-kecil, kita kena buat besar-besar. Buat besar pula. Buat besar-besar. Orang pun datang, orang yang jahil pun datang, oh ziarah. Oh tengok tu, hebatnya kubur dia. Oh cantiknya kubur dia. Oh cantiknya kubur orang ni, cantiknya kubur orang tu. Iftitanu biha. Terfitnah. Mesti syaitan pun datang. Mesti takkanlah orang yang biasa-biasa boleh buat kubur macam ni, makam macam ni. Tak kira lah dibubuh nama apa sekalipun. Dipanggil masyahid ke, dipanggil apa lagi, istilah yang nampak moden sikit, istilah bahasa Inggeris ke, dipanggil apa dia dia ada satu istilah tu, kan dalam bahasa Arab kita sebut apa, masyahid, kan. Depa panggil masyahid, depa tak panggil kubur sebab depa takut orang tuduh depa kuburi kan. orang kata depa ni taksub pada kubur, jadi depa panggil lah masyahid. Depa tak kata kubur. Kan. Depa tak kata kubur. Baik. Dipanggil apa? Muslim. Kan. Itu pun satu juga. Kan dipanggil istilah yang dipanggil apa? Maknanya masyahid ni dipanggil dengan istilah Muslim kan, Muslim. Itu sebutan dia. Muslim kan. Muslim. Sebutan dia Muslim kan. Muslim. Dia punya takrif dia stately or impressive building housing a tomb or group of tombs. Macam-macam lah, sipalka lah, apa benda-benda dia panggil tu kan. Istilah apa sekalipun, tetapi hakikatnya adalah binaan di atas kubur. Mausoleum kan. Jadi masyahid dalam bahasa Arab, masyahid dipanggil masyahid. Ni masyhad fulan, maqam fulan, maqam. Kadang-kadang maqam tu boleh jadi tempat dia tu singgah. Jadi dia bina juga. Kan, bina juga. Boleh jadi memang kubur dia. Boleh jadi kubur sangka-sangkaan dia, kubur dia kata ni kubur orang ni, kubur orang tu. Kan? Jadi semua itu adalah apa? Ta'zim al-qubur. Maknanya mengagungkan kubur, sehingga sebab itu dalam takrif mausoleum tu disebut impressive building. Maknanya benda yang impressive. Dia mengagumkan. Orang yang tengok tu akan jadi kagum. Sebab apa? Itu memang syaitan buat macam tu. Syaitan punya idea tu. Maknanya syaitan di kalangan jin dan manusia. Manusia yang ikut jalan tu syaitan lah. Yang menjadikan benda tu jadi baik. Tazyin, istihsan. Kadzalika zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya. Betul macam tu. Zuyyina lin nasi hubbus syahawat. Zuyyina asy-syaitan lil ladzina kafaru a'malahum. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka buat benda baik. Itulah jejak langkah syaitan. Menghias-hiaskan kubur, membina di atas kubur, itu adalah jejak langkah syaitan. Sebab tu bila kita sebut apa, takrif apa istilah tadi tu, disebut apa, impressive. Maknanya impressive building. Bangunan yang mengagungkan, mengkagumkan orang yang melihat, mengagumkan kerana bentuk ta'zim tu. Diletakkan dengan
dihiaskan dengan marmar yang mahal, dihiaskan dengan bunga, dihiaskan dengan lilin, dengan macam-macam ukiran dan sebagainya, macam orang kafir buat. Dan itulah Nabi laknat dia orang. Laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya. Sebab itu Nabi laknat. Kerana perbuatan mereka itu membawa kepada membuka pintu-pintu kesyirikan. Membuka pintu-pintu penyembahan berhala. Itu kita kena faham betul-betul. Ta'zimuha al-muqi'u fil iftitani biha, kata Imam Ibn Qayyim. Ini pertama. Membawa kepada wasilah yang membawa kepada kesyirikan. Wa minha ittikhadhuha 'idan. Dan antaranya lagi adalah akan menjadikan kubur itu sebagai tempat perayaan Eid. Dah bila dia dah buat impressive building, makam tu dia cantik-cantikkan, mailah datang lagi syaitan. Apa kata takkanlah kita nak biar je tempat ni kita ni suram, kita buatlah pelancongan. Nampak? Syaitan datang lagi. Kita kena minta UNESCO, dia pergi UNESCO pula. UNESCO supaya iktiraf tempat ni sebagai tempat pemulihan Arab, tempat sejarah, bla 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 bla, supaya orang datang, kita dapat duit. Macam tu pula. Syaitan lagi. Nampak? Yang itulah yang berlaku pada orang Nasrani, orang Kristian. Dia orang nak pergi makam-makam saint dia orang tu. Saint ni, saint tu, wali ni, wali tu. Apa buat itu? Untuk menjadikan sebagai Eid, tempat perayaan, tempat ibadat. Wa minha as-safaru ilaiha, dan antaranya lagi kerosakan yang boleh berlaku, mengkhususkan perjalanan hanya sekadar untuk ziarah, bermusafir semata-mata nak pergi ke kubur tu. Kita macam nak pergi haji, tahu macam nak pergi haji. Sanggup dia kata, aku simpan duit ni sebab aku nak pergi kubur wali sekian. Aku nak pergi kubur wali sekian. Haji aku dah pergi dah, tapi ni aku nak pergi kubur pula. Bermusafir ke kubur sekian, kubur sekian, kubur sekian. Itu bila balik dia bangga-bangga lah. Aku dah pergi kubur orang ni, kubur wali ni, kubur ulama ni, kubur orang tu cantik ni. Dia boleh cerita macam-macam lah. Detail dia bercerita, dia tak sedar benda tu adalah khutuwat syaitan. Langkah-langkah syaitan. Dia tak sedar. Ramai orang dia tak sedar. Hak ni lah Ibnul Qayyim nak bagi ingat ni. Inilah tujuan kita bincang kitab Ighathatul Lahfan. Bincang topik tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, sebab ada benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tak perasan, kita tak nampak. Ulama-ulama Islam mereka nampak berdasarkan suduhan wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka ingatkan kita. Hak tu yang kita mengaji ni. Inilah tujuan kita mengaji. Kita memanglah tak nampak. Dia kata dah ustaz tu buat, ustaz tu buat, orang tu buat, tok imam tu buat, orang masjid buat. Tu pergi ziarah makam-makam wali-wali, makam dah orang ramai buat, orang ni buat. Kita punya pendapat. Apa yang kita nampak. Sebab tu akan ada ulama yang akan menjelaskan kebenaran. Takkan semua orang akan berdiam. Pasti akan bangkit. Pasti akan ada, walaupun tak ramai orang, akan ada orang akan peringat. Antaranya Imam Ibn Qayyim, gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama yang dalam mazhab Hanbali, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, ulama-ulama yang berkhidmat pada hadis-hadis Nabi SAW, ulama-ulama akidah, ulama fuqaha, para ulama-ulama di kalangan fuqaha akan ingatkan. Setiap zaman Allah takkan jadikan orang semua senyap. Pasti akan ada, walaupun tak ramai tapi akan ada. As-safaru ilaiha, orang duk bangga-bangga pergi musafir. Aku pergi kubur orang ni, aku pergi kubur wali ni, aku pergi kubur orang ni. Bangga-bangga. Wa minha musyabahatu
عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يدفأ القنديل المعلق عليها لقيمها أو لقيمها ليلة يدفأ القنديل المعلق عليها. Yang keempat, bahaya ataupun kita kata kerosakan yang boleh berlaku, ianya menyamai perbuatan penyembahan berhala, ubadatul asnam. Ini pagan, orang-orang pagan, orang musyrikin, menyerupai penyembahan terhadap berhala, pengagungan terhadap berhala dengan melakukan perbuatan seperti berukuf, yakni beriktikaf di kubur. Mendekatinya, mujawirah ni maknanya duduk melazimi kubur, berjiran dengan kubur, berkhidmat untuk kubur. Bahkan para penyembah berhala lebih mengutamakan pendekatan di sisi kubur itu daripada berbanding dengan mendekatkan diri di sisi Masjidil Haram. Maknanya duduk dekat kubur tu lebih afdal daripada duduk dekat Masjidil Haram. Sampai tahap tu. Duduk dekat kubur lebih afdal berbanding dekat masjid. Iktikaf dekat kubur tu lebih afdal berbanding dekat masjid. Baca Quran dekat kubur lebih afdal daripada masjid. Sampai tahap tu. Sehingga mereka berpendapat bahawa berkhidmat untuk kubur itu lebih utama berbanding berkhidmat untuk masjid. Maka celakalah menurut mereka. Ataupun celakalah menurut mereka itu bagi orang yang menjaganya di malam ketika lantera ataupun lampu-lampu digantungkan di kuburan itu lalu dia terpadam. Maknanya bagi mereka, kalau orang yang tak menghidupkan kubur tu, tak pasang lampu dekat kubur tu, yang menyebabkan kubur-kubur itu gelap, ini orang yang celaka, orang yang tak mengimarahkan kubur. Dia kata Allah Akbar. Ini zaman Imam Ibn Qayyim ni. Kita bersyukur kalau kita kat tempat kita tu orang dah tak buat dah benda-benda pelik ni. Yang ada yang susah nak ni, buat binaan tu biasalah. Tapi sampai tahap menyalakan lampu dan sebagainya tu, mungkin tak ada. Alhamdulillah. Disebabkan kesan dakwah sunnah tu. Dakwah ulama-ulama kita. Khususnya mazhab Imam Asy-Syafi'i yang paling keras. Tapi ada juga orang yang lawan. Orang yang tak ikut mazhab Syafi'i dalam isu ni. Dan berhujah dengan pendapat ulama ni, pendapat ulama tu, pendapat dia. Melawanan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dia tak dikira. Tapi kita bersyukurlah sampai tak. Tapi benda tu makin lama makin orang tinggal ilmu ni, dia akan jadi balik. Itu yang jadi baca kubur dekat Quran, pergi bersuluk dekat baca Quran dekat kubur, bersuluk dekat kubur. Itu yang pelik-pelik tu banyak lagi lah. Kan? Wa minha an-nadhru laha wa lisadantiha. Antaranya lagi kerosakan, mafsadah, bahaya pada perbuatan orang yang membuat larangan-larangan Nabi SAW di kuburan ni, antaranya membina binaan, memperhiaskan, meletakkan lampu-lampu pelita dan sebagainya, lilin dan sebagainya, akan membuka kepada perbuatan bernazar untuk kubur dan berkhidmat kepadanya. Wadisadantia. Bernazar kepada kubur dan juga penjaga kubur. Maknanya bernazar dan memberikan nazar itu kepada penjaga kubur. Itu yang jadi sampai tahap kalau kita baca dalam kitab Imam Al-Jabarti. Al-Jabarti yang ni ulama tarikh Mesir, muarikh Mesir, sejarawan Mesir, dia ceritakan zaman dia tu orang-orang yang penjaga-penjaga kubur ni kaya raya. Pasal orang pakat-pakat mai bawa nazar, bawa duit, bawa semua mai kat kubur. Orang yang jaga kubur ni paling kaya sekali. Makan harta benda orang dengan cara batil. Na'udzubillah min dzalik. Wa minha i'tiqadul musyrikin anna biha yukshaful bala, anna biha yukshaful bala wa yunsaru 'ala al-a'da wa yustanzilu ghaitha as-sama' wa yustanzilu ghaitha as-sama' wa tufarrijul karb wa tufarrijul karba
وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. baik, وتفرج الكرب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. Antaranya lagi bahaya ataupun kita kata keburukan yang ada pada orang yang meluas-luaskan larangan Nabi SAW pada kubur ini, antaranya lagi akan menimbulkan keyakinan orang-orang musyrikin bahawasanya dengan perbuatan mereka melazimi kubur itu dapat menyingkap bala bencana. Yukshaf al-bala. Anna biha yukshaf al-bala. Maknanya duduk dekat kubur tu dapat menyingkap bala. Dapat menghilangkan bala bencana. Wa yunsaru 'ala al-a'da, dapat memberikan pertolongan ke atas musuh. Memenangkan di atas musuh, akan dimenangkan di atas musuh-musuh. Dan dapat boleh kita kata dimohonkan kepada kubur itu untuk diturunkan hujan. Ni hidayah. Wa tufrajul karb, dan dapat menghilangkan kesulitan. Menyingkap kesulitan ataupun menghilangkan kesulitan. Wa tuqdal hawaij, dapat melaksanakan hajat-hajat. Wa yunsarul madlum, dapat memberikan pertolongan, diberikan pertolongan kepada orang yang zalim, dan dapat diberi perlindungan kepada orang yang takut dan selainnya. Maknanya habis buka benda-benda yang merupakan i'tiqad orang-orang musyrikin. Wa minha ad-dukhulu fi la'natillahi ta'ala wa rasulihi bi ittikhadil masajid 'alayha wa iqad as-suruj 'alayha. Dan antaranya lagi bahaya kerosakan yang besar yang boleh berlaku pada orang yang melampau di dalam interaksi mereka terhadap kubur ini, antaranya mereka masuk di dalam golongan yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita takut sekali. Ad-dukhul fi la'natillahi ta'ala, masuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kerana menjadikan kubur sebagai tempat-tempat ibadat. Dan memasang lampu-lampu dan membuat binaan-binaan dan memasang lampu-lampu pelita dan sebagainya di atas kubur. Laknat Allah dan Rasul. Laknat ni bukan benda kecil. Laknat maknanya at-tardu an rahmatillah, dijauhkan daripada rahmat, dihalau daripada rahmat Allah, dijauhkan daripada rahmat Allah. Al-bu'du an rahmatillah, at-tard, laknat, dijauhkan daripada rahmat Allah. Siapa yang nak hidup kita dijauhkan rahmat Allah? Kita tak sedar. Kita rasa kita dapat rahmat, tapi kita dijauhkan daripada rahmat Allah bila kita buat benda yang Nabi larang sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang benda tu kita buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan tersebut, kita buat. Bayangkan hidup kita bukan dalam rahmat Allah, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, kita takut. Wa minha asyirkul akbar alladhi yuf'alu 'indaha. Antaranya lagi syirik akbar, syirik besar yang dilakukan perbuatan-perbuatan di sisi kubur itu. Meminta kepada kubur, meminta kepada sahibul kubur, memohon perlindungan, memohon doa, memohon hajat, bernazar, nazar ibadat, sembelih di kubur, memohon supaya disingkap kesulitan di kubur. Semua itu adalah syirik akbar. Syirik akbar maknanya pelakunya terkeluar daripada Islam, wal'iyadzubillah. Kenaan dengan laknat tadi, cuba kita bayangkan kalau orang semua laknat kita, orang semua maki kita, kita dah rasa berat. Bayangkan Allah Ta'ala laknat kita, dijauhkan daripada rahmat Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya bila Nabi kata la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, perbuatan mereka itu mal'un, dilaknat. Siapa sahaja yang menyamai perbuatannya dengan Yahudi dan Nasrani yang dilaknat itu, maka dia mendapat laknat yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa minha idza'u ashabiha bima yaf'aluhu al-musyrikun biquburihim. Ini pun sama. Ini
Ni kita kena ingat juga ni. Fa innahum yu'dhihim ma yuf'alu 'inda quburihim wa yakrahunahu ghayatal karahah. Menyakiti penganut kubur, ashabul kubur. Kita menyakiti penghuni kubur itu sendiri dengan apa yang kita buat menyamai perbuatan orang-orang musyrikin terhadap kubur-kubur mereka. Sesungguhnya mereka menyakiti, mereka disakiti. Fa innahum yu'dhihim ma yuf'alu 'inda quburihim. Oh, ahli kubur itu mereka disakiti disebabkan apa yang dilakukan di kubur mereka. Wa yakrahunahu ghayatal karaha, dan mereka membenci perbuatan tersebut dengan sebenci-bencinya. Sebagaimana Al-Masih, yakni Nabi Isa alaihi salam, membenci apa yang dilakukan oleh orang Nasrani di sisi kubur orang-orang saleh dan kubur nabi-nabi mereka. Demikian juga selainnya di kalangan nabi-nabi, wali-wali, wal masyayikh, syekh-syekh, yakni ulama-ulama, wali-wali Allah, mereka disakiti juga apabila perbuatan yang sama seperti orang Yahudi dan Nasrani buat di sisi kubur nabi-nabi, kubur wali-wali mereka itu, mereka juga disakiti. Maknanya mereka tak suka. Wa yaumal qiyamati yatabarra'una minhum, pada hari kiamat nanti mereka akan berlepas diri daripada perbuatan mereka itu. Ini istinbat Imam Ibn Qayyim ni kuat. So Imam Ibn Qayyim pun bawa ayat dalam surah Al-Furqan ayat 17-18. Bawa ayat dalam surah Al-Furqan ayat 19. Kemudian ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Kemudian dalam surah Saba ayat 40 hingga 41. Menunjukkan apa? Orang beriman, kita buat benda tu, kita rasa sahibul kubur tu, si mayat tu ataupun si mati tu suka dengan apa kita buat. Sebenarnya sebaliknya, mereka benci. Lebih-lebih lagi kalau mereka itu orang-orang beriman, wali-wali Allah, orang-orang saleh. Nampak? Wallahul musta'an. Baik. Jadi itu yang ke-9. Maknanya menyakiti penghuni kubur itu sendiri. Disebabkan perbuatan orang musyrikin terhadap kubur mereka itu sama. Kita buat macam benda yang sama buat orang musyrikin buat. Jadi ahli kubur yang beriman akan rasa tersakiti, akan rasa benci perbuatan tersebut. Sebab apa? Sebab memanglah mereka dah tak boleh dak communicate dengan kita. Sebab itu mereka berada di alam barzakh. Tetapi istinbat daripada Imam Ibn Qayyim base pada ayat Quran. Maknanya ahli kubur dihidup di alam barzakh, tetapi mereka tahu apa yang, macam mereka tahu apa yang dilakukan, orang-orang beriman mereka tahu apa yang dilakukan oleh anak keturunan mereka. Diperlihatkan amalan-amalan waris mereka pada waktu-waktu tertentu. Diistinbatkan oleh Imam Ibn Qayyim. Kalau kita baca dalam kitab beliau Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh, beliau bahaskan dalil-dalil. Antaranya dalil yang umum. Bila Allah Ta'ala kata apa? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, katakan Muhammad, beramallah. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat amalan-amalan kamu, Rasulnya akan melihat, dan orang-orang beriman akan melihat. Dan antaranya melihat orang yang sudah mati, maknanya roh mereka akan takkan kembali, tapi mereka diperlihatkan amalan anak-anak cucu mereka, diperlihatkan. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Roh mereka takkan kembali, tapi akan diperlihatkan. Sudah tentulah perbuatan maksiat yang dilakukan di kubur mereka itu adalah perkara yang paling berat, yang terpaksa mereka tanggung. Imam Ibn Qayyim bawa ayat pada hari yang dihimpunkan mereka, yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang disembah mereka selain Allah. Fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dhallus sabil. Adakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku itu,
mereka itu ataupun mereka itu yang tersesat jalan. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura. Buat ayat ni. Mereka menjawab, Maha sucimu ya Allah. Ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Memang tak sepatutnya kami bagi kami ini menjadikan selainmu itu adanya pelindung-pelindung. Syirik lah kan. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu adh-dhikra. Tapi kamu telah memberikan mereka kehidupan di dunia ini, memberikan kelebihan dan juga nikmat di dunia ini kepada bapa-bapa mereka sehingga mereka lupa peringatan. Hatta nasu adh-dhikra. Mereka lupa peringatan, mereka lupa pengajaran, mereka lupa larangan dan perintah Allah, larangan dan perintah Rasulullah. Wa kanu qauman bura. Mereka itu adalah kaum yang celaka. Faqad kadzabukum bima taqulun. Kedustakan apa yang kalian katakan. Imam Ibn Qayyim istinbatkan daripada Nabi Isa alaihi salam berlepas diri daripada kaum orang Nasrani yang menjadikan dia dengan ibunya sebagai sembahan selain Allah. Maknanya orang yang disembah itu wali-wali, orang-orang saleh yang dipalingkan ibadat di kubur mereka itu, dibuat benda-benda yang dilarang oleh Allah dan Rasul, mereka akan berlepas diri. Point dia. Mereka takkan reda dengan perbuatan orang yang masih hidup yang buat benda yang maksiat, buat benda yang mungkar di sisi kubur mereka. Kalau kata kubur Nabi Ibrahim di Hebron dibina oleh orang Yahudi, ataupun yang ada di Baitul Maqdis seperti kubur Nabi Daud, ataupun di Syam, di Damaskus, di Damsyik dikatakan kepala ataupun kubur Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Ibrahim di Hebron, dan ada kubur nabi-nabi lain yang dibina di atasnya itu, nabi-nabi itu akan berlepas diri. Kan orang Yahudi duk menari-nari dekat kubur Nabi Ibrahim kan. Adakah itu menunjukkan Nabi Ibrahim reda dengan perbuatan mereka? Tidak. Samalah juga kalau orang Islam pergi dekat kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pergi buat benda yang tak betul. Dia pergi minta dekat Nabi Muhammad. Adakah Nabi reda? Nabi tak sesekali akan reda. Itu maksudnya ayat-ayat ni. Mereka akan berlepas diri. Sebab benda tu dah disampaikan oleh Nabi SAW. Perbuatan tu dilarang, dilaknat oleh Allah. Kamu buat juga. Memanglah kamu dapat Allah bagi kamu hidup lagi, kamu seronok, kamu boleh. Tapi ke akhirat nanti kamu akan didakwa. Jadi semua orang-orang soleh, orang-orang yang dibina kubur-kubur mereka itu akan berlepas diri. Akan berlepas diri. Maknanya mereka kata, kami tak pernah suruh benda ni. Dia pun nak buat juga. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Maknanya kita berhenti setakat ini. Maknanya kita sampai dekat perkara yang ke-9. Nanti insya-Allah kita sambung pada bahaya ataupun mafsadah kerosakan yang ke-10. Musyabahatul Yahud wa Nasara fi ittikhadil masajid wa suri alaih. Menyamai perbuatan Yahudi dan Nasrani. Tasyabbuh. Nabi SAW larang kan kita tasyabbuh, menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Nasrani. Apatah lagi melibatkan perbuatan yang jelas-jelas dilarang. Perbuatan yang berbentuk keagamaan yang sudah tentu dilarang oleh Nabi SAW secara pasti berdasarkan hadis-hadis laknat Allah dan Rasul pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan sebagainya. Kita akan bincang nanti pada kelas akan datang insya-Allah. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.